Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Hashim daripada Pendidikan Islam 2 PISMP ambilan Jun 2020. Yang saya hormati iaitu pensyarah saya dalam subjek EDUP 3053 ini, iaitu Encik Muhammad Azman bin Basirun. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai kaedah saya mencipta bahan pembelajaran iaitu produk multimedia interaktif berdasarkan model AD. Okey, konten dulu. Apa itu maksud AD? Okey, A yang pertama iaitu analisis. Mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian. Okey, D pula, D yang pertama iaitu design. Menetapkan objektif yang ingin dicapai terhadap sasaran tertentu. Dan D yang kedua pula iaitu development. Memilih media, bahan dan perisian yang sesuai bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Dan I, implementation, iaitu bahan pengajaran yang telah disediakan akan digunakan dalam keadaan yang sebenar. Dan E pula iaitu evaluation, membuat penilaian secara formatif dan penilaian secara sumatif. Okey, kita beralih kepada analisis dulu. Analisis, bahasa Melayu dia apa? Analisis juga. Okey, dalam sini saya menganalisis masalah yang masalah yang dihadapi oleh pelajar. Okey, seperti yang pertama ni iaitu konsep. Murid tidak memahami konsep solat sunat 2 hari raya. Disebabkan itu saya memilih tajuk ini menjadi saya punya tajuk dalam produk multimedia interaktif. Dan yang kedua iaitu hukum. Murid tidak mengetahui hukum pelaksanaan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Dan yang ketiga, pelaksanaan murid tidak menguasai cara pelaksanaan solat sunat 2 hari raya. Murid tak tahu rakaat pertama kena buat apa, rakaat kedua pun murid tak tahu nak buat apa. Ada yang tahu, mungkin dia samak-samak je ingat. Okey, design iaitu reka bentuk. Okey, 5 objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Okey, 5 objektif yang saya ambil ini berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 6. Okey, objektif yang pertama mari kita lihat iaitu menyatakan pengertian dan hukum. Objektif kedua pula iaitu memperincikan panduan melaksanakan solat sunat 2 hari raya. Seterusnya, objektif yang ketiga melakukan simulasi solat sunat 2 hari raya. Dan objektif yang keempat menganalisis hikmah solat sunat 2 hari raya. Dan objektif yang kelima iaitu objektif yang terakhir merumuskan kefahaman tentang konsep solat sunat 2 hari raya dan menghayati serta mendirikannya dengan sempurna. Okey, melihat kepada 2 slide ini. Okey, slide yang pertama itu slide ketiga daripada produk multimedia interaktif saya, iaitu dalam slide ketiga ni dia mengandungi objektif yang dinyatakan dalam DSKP, iaitu ada pengertian, hukum, niat, hikmah. Kuis ni dia tambahan lah. Okey, dan yang slide yang seterusnya itu slide yang keempat daripada produk multimedia saya, iaitu mengenai pengertian solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha. Okey, isi kandungan yang menepati objektif yang dinyatakan dalam buku teks pendidikan Islam, iaitu buku teks pendidikan Islam tahun 6. Okey, development pula iaitu pembangunan. Okey, pemilihan media yang digunakan dalam pengajaran atau produk multimedia interaktif. Okey, media yang saya gunakan ada 5, iaitu teks, animasi, audio, grafik dan video. Okey, seperti mana kita lihat dalam slide yang saya ambil daripada produk multimedia saya. Okey, seperti yang audio ni bila kita klik saja slide, dia akan play di background. Maksud dia masuk saja slide itu, dia automatik akan bunyi audio tersebut. Okey, grafik pula iaitu seperti grafik inilah, grafik anak kecil yang membaca buku ni, tapak tangan dan sebagainya. Okey, video ni pula bila kita klik kepada ikon yang tulis perkataan video ni, dia akan link kepada video yang terdapat di dalam folder yang saya compilekan sekali dengan produk multimedia saya ini. Okey, manakala teks pula iaitu seperti tulisan hikmah solat sunat 2 hari raya ni dan kata-kata yang ada dalam kotak ni lah. Dan animasi pula bila kita right click saja kepada setiap kotak ni, dia akan flipkan dia punya kad tu lah. Dia akan flip. Dia akan flip. Okey, gabungan pelbagai jenis media ni bagi memaksimumkan keberkesanan bahan dalam pembelajaran. Okey, seperti mana kita tahu, kalau slide biasa saja dia hanya memberikan murid
murid ilmu, tapi kita tak tahu murid itu faham ke tidak. Namun bila ada media-media yang lain seperti audio, grafik, video, teks dan animasi ni, berkemungkinan besar pelajar ni akan mudah lebih faham lah. Okey, dan yang pula implementation, iaitu pelaksanaan. Okey, saya menguji selepas siap saja saya punya produk multimedia ni, saya uji kepada 20 orang pelajar tahun 6 dan 5, dan hasil yang saya dapat iaitu 17 daripada 20 pelajar memahami isi kandungan produk multimedia, dan 3 pelajar memahami kesulitan kerana kurang mahir dalam kemahiran ICT. Namun kita memberikan tunjuk ajar juga kepada mereka supaya yang ketiga ni semua pelajar terangsang untuk terlibat secara aktif dalam penggunaan produk multimedia. Mana kata semua pelajar, walaupun ada masalah, kita akan bantu juga mereka memberi pengalaman kepada mereka dalam penggunaan produk multimedia interaktif ni. Dan hasil dia 80% pelajar betul semua soalan kuis di dalam produk multimedia yang saya sediakan lah. Okey, ni contoh soalan kuis yang saya letakkan di dalam produk multimedia saya tu. Ada statement niat solat sunat Aidil Adha. Lepas tu saya berikan soalan dan 4 pilihan jawapan saya nyatakan. Jika pelajar tekan pada jawapan yang salah, dia akan keluar animasi kartun menyatakan salah. Jika pelajar tekan betul, dia akan keluar animasi kartun yang mengatakan betul. Okey, yang E pula iaitu evaluation, iaitu penilaian. Okey, penilaian saya lakukan iaitu secara formatif dan sumatif. Seperti kita tahu, formatif tu ialah penilaian dilakukan terhadap semua peringkat. Mana kata setiap proses penghasilan produk multimedia tu saya membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Jika ada perkara, saya juga menanyakan kepada pensyarah saya, rakan-rakan, jika ada perkara yang tidak sesuai untuk dimasukkan dalam produk multimedia saya tidak akan masukkan. Sebagai contoh, perkara yang dapat membangkitkan isu perkauman, contoh dia. Dan yang kedua iaitu penilaian secara sumatif, iaitu berlaku di peringkat akhir sesuatu projek penghasilan bahan pengajaran diselesaikan. Mana kata selepas siap saja produk multimedia ni, kita bagi kepada pelajar, itulah penilaian sumatif. Okey, hasil dia semua pelajar dapat menggunakan produk multimedia dan faham kandungan pembelajaran. Itu saja. Saya ada nyatakan quotes yang sangat bermakna untuk kita semua. Okey, mari kita dengarkan. Teknologi hanya sebuah alat dalam hal membuat pelajar bekerjasama dan menjadikan mereka termotivasi. Gurulah yang paling utama. Someone yang famous. Terima kasih kepada Encik Azman dan rakan-rakan yang telah banyak membantu saya dalam proses penghasilan produk multimedia interaktif dan juga pembentangan ini. Saya mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada semua orang. Terima kasih. Sekian, terima kasih.